Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita dan bersua muka dan kita mendengar sedikit tentang ceramah agama pada hari ini. Dalam masa sejak, insya-Allah saya nak menyampaikan sebagai kita orang bertanggungjawab kepada anak-anak kita ni, dan apa yang kita boleh ambil pada hari ini, insya-Allah kita gunakan dan kita beramal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى أيضا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال أيضا: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama membanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi hidayah dan taufik kepada kita, memberi rahmat, memberi rezeki kepada kita, dan memberi nikmat, memberi masa untuk kita datang kepada tempat ini. Sama-sama kita berkumpul, sama-sama kita bermesra, sama-sama kita mengerjakan satu amalan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu amalan menuntut ilmu pengetahuan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, adakah sama orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan orang yang tiada ilmu? Cerak tak sama. Nah, orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu tak sama hidup atas dunia ni, kata Allah Subhanahu wa taala. Kerana Tuhan mengangkatkan orang yang ada ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Tuhan mengangkat orang yang ada ilmu pengetahuan dan orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala darajat-darajat yang tinggi atas dunia ini, sama telah dari akhirat esok. Maka kalau kita tilik, orang ada ilmu sama ada ilmu dunia dan ilmu agama, pasti dia ni ada pekat, ada temneng, ada kelebihan di atas muka bumi ini. Tiap-tiap orang nak dapat pekat tinggi, pasti kena ada ilmu. Tiap-tiap orang nak dapat kerja, nak dapat gaji mahal, pasti kena ada ilmu. Tiap-tiap orang nak dapat buat harta dan nak dapat duit, pasti kena ada ilmu. Maka dalam kita dunia ni lah, kita tengok tak sama dah.
kalau kita tak ada syahadah, kalau kita ni mengaji tak cuk, kalau anak kita ni tak bawa sijil, nak pergi semak kerja mana demo tak terima, dan nak dapat pekat-pekat tinggi, tamnain tinggi, demo tak bagi. Tu nak kata ilmu dunia, dan apatah lagi ilmu agama. Lalu itulah ilmu ni semulia-mulia amalan ibadat kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan mengangkatkan darjat kita di atas dunia ini dan di akhirat nanti dengan ilmu pengetahuan yang ada pada diri kita. Lalu nutah Nabi kita ni pesan apa? Nabi kita kata utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tutuplah ilmu pengetahuan daripada nur sehingga lubang kubur. Daripada kita beranak tu, kita ni belajar dah. Kerana Tuhan waktu baik kita daripada perut ibu kita, kita tidak ada sedikit hambuk ilmu dan pengetahuan. Tuhan berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Kamu tidak mengetahui dah apa-apa. Nak minta dah makan pek tak pandai. Nak minta makan nasi tak pandai. Nak minta qada hajat tak pandai. Hanya kita pandai tiak saja. Maka Tuhanlah hajar kita. Wa yu'allimukumullah. Tuhanlah menghajar kita, memberi ilmu pengetahuan kepada kita. Maka ilmu itu adalah satu nikmat, satu kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena balas syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada kita budak sehingga kita tua, wajib kita ni kena mengaji semua. Sebab adalah mengaji itu fardu ain. Nabi kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ngaji tutup ilmu pengetahuan, iaitu ilmu fardu ain, wajib atas tiap-tiap orang Islam. Tak kira orang lelaki dan perempuan. Kita orang atas wajib kena mengaji. Kita orang Cina pun wajib kena mengaji. Ngaji ke apa? Ilmu fardu ain. Patut ilmu fardu kifayah, kita pun kena ngaji juga. Lalu itu Nabi tak royak, itlubul ilma walau fis Sin. Ngajilah walaupun di negeri Cina. Ada apa di negeri Cina? Ada Quran hadis di negeri Cina? Ada Quran hadis tafsir fiqh semua tu duduk di tempat Nabi di Madinah. Nabi suruh kita pergi mengaji di negeri Cina. Arti kata ilmu dunia pun kena mengaji. Kerana masa tu, masa Nabi, negeri Cina lah negeri yang maju sekali atas dunia. Dan ada kemajuan. Ada mau pandang buat belakang dah masa tu. Maka Nabi kata, ilmu dunia pun kena mengaji. Lalu tu Imam Syafi'i kata apa? Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa nak dunia, kena ada ilmu. Siapa nak akhirat pun, kena ada ilmu. Wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilm. Siapa nak dunia dengan akhirat, kena ngaji, kena menuntut ilmu pengetahuan. Maka wajib kita ni kena belajar. Wajib kita ni kena mengaji. Dan tiap-tiap ilmu kita ngaji itu bukan sia-sia. Nabi bersabda, man ghada ila masjidin la yuridu illa an yata'allama khairan ay yu'allimah kana lahu ka ajri hajjatin tammatan hajjah. Nah, barang siapa pergi ngaji kepada masjid untuk nak mengaji satu benda kebaikan, nak tahu benda molek sekarang ataupun nak hajar orang benda baik, Nabi kata boleh pahala seperti orang pergi buat haji di Mekah, tak ada kurang sikit habuk. Apa kita ni dah tak kumpul, dah pahala. Nak kita nak pergi buat haji di Mekah, kena cari duit beratus-ratus ribu, kena letih, kena penat, kena susah, dah kena apa ni usaha, dan kena kita ni dah bermasyarakah mujahadah, nak boleh pahala dah haji. Pahala haji ke apa? Nabi kata man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yaumin waladatu ummuh. Siapa pergi buat haji di Mekah, tak ada buat benda jahat, tak ada buat benda maksiat, tak ada buat benda silap, Tuhan ampun dosa dia seperti orang baru beranak. Orang beranak ada dosa tak? Tak ada. Orang beranak tak ada dosa, cuci, bersih. Dan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah.
haji yang diterima oleh Allah tak ada balasan malaikat syurga. Maka tu balasan orang buat haji. Nabi kata pun nak pahala orang haji, boleh. Mungkin ngaji satu kali tak bodoh di masjid, untuk tahu satu ilmu, untuk gerti satu ayat tafsir, untuk tahu satu hadis, boleh pahala orang buat haji penuh, tak ada kurang-kurang sikit pun. Maka apa kita dah tak rubuk guna lagu tu. Dah tak nanti kita pergi Mekah, kita pergi sijil ngaji tu. Dah satu amalan besar dan Tuhan ampun dosa kita dan balasan kita di akhirat, iaitu syurga. Tu Nabi tunjuk ajar kepada kita. Yang kedua, semua kita ni dah nak pergi kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa ambil jalan dah iaitu menuntut ilmu pengetahuan, Tuhan beri mudah bagi dia sampai kepada syurga. Orang nak pergi kepada syurga ni kena ada ilmu. Dia tahu kata dah ada ilmu ni, tak ada payah ni kita nak sampai kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya nak sampai Tuhan ni dah sampai syurga Tuhan ni buat lagu mana? Iaitu Tuhan akan tutup daripada kita benar fardu ain. Benar wajib yang Tuhan akan tutup kita, iaitu semaya 5 waktu, puasa dan sebulan Ramadan, keluar zakat, buat haji dan di Mekah. Itu amalan wajib yang kita kena buat dan kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang Cina pula, Nabi kata apa? Iza samatil mar'atu khamsaha, iza sallatil mar'atu khamsaha, wa samat syahraha, wa ata'at ba'laha, dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at. Mana-mana orang Cina semaya cukup 5 waktu sehari semalam, puasa cukup bulan Ramadan, dan taat kepada tok laki jangan neraka, dia boleh masuk syurga Allah. Pilihlah mana-mana pintu lapekan itu. Tu Tuhan berbuat kepada orang Cina. Adapun orang lain tak. Nabi kata dah fil jannah samaniyat abwab. Bagi syurga ni ada 8 pintu. Pintu ni bagi orang semaya, pintu ni bagi orang puasa, pintu ni bagi orang sedekah, pintu ni bagi orang jihad, pintu ni orang buat haji. Nah, maka orang yang buat amalan tu ya boleh masuk daripada pintu tu. Hak puasa pintu puasa. Dah, hak haji pintu haji. Hak jihad pintu jihad. Hak sedekah pintu sedekah. Ada pun orang tidak dah. Nabi kata nak masuk dalam pintu mana pilihlah. Dia boleh masuk dengan dia semaya 5 waktu hak wajib, dengan dia puasa bulan Ramadan sebulan, dengan dia taat kepada dan tok laki dia jangan neraka. Tu kulbah Tuhan beri kepada orang Cina. Dan kita ni sebagai orang perempuan kena tahu hak kita dan kena tahu tanggungjawab kita. Kerana Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kita ni kena bertanggungjawab dan kena soal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita dah sore, kita tanya kita sore kita ya. Dah, kalau mu tak semaya, kalau mu tak puasa, kalau makan benda haram, kita ni Tuhan tanya kita sore. Tapi bila kita ni dah berkahwin, ada isteri, ada retina, kita kena tanggung pula dah isteri kita. Kena hajar isteri kita, bini kita, berhenti. Kena tahu hukum hakam. Wajib kita ni kena nafkah, wajib kita ni kena dah wiria ni jaga dah hukum halal dan haram. Wiria ni tutup aurat, wiria ni dah jaga daripada benda-benda fitnah. Dan kalau kita tak hajar isteri kita, maka kena tanggung juga dosa isteri. Boleh anak pula. Itulah kita kena tanggung yang 3 pula, iaitu anak-anak kita ni. Dan anak kita ni adalah amanah Tuhan beri kepada kita. Tapi kena ingat, anak ni kadang-kala nikmat, kadang-kala fitnah. Tuhan kata apa dalam Quran? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dengan anak-anak ni adalah hiasan dah hidup di dunia. Orang kita ni ada anak seronok dah, ada anak ramah, boleh kita ni dah tupai anak kita, boleh kita ni dah suka dengan anak kita, boleh kita ni bermanfaat dengan anak kita kalau anak kita soleh.
Nabi kata iza matal mu'min in qata amalahu illa min salas. Bila kita mati esok, amalan kita putus balakan 3. Di antara 3 tu awaladun salihun yad'ulah. Mati dah, pahala kita berhenti dah. Tapi bila kita mati dah pun dok mari lagi pahala. Kenapa? Anak kita anak soleh, dok buat bajikan untuk kita, dok doa kepada kita, dok istighfar kepada kita. Tapi nak jadi anak soleh, dok di apa? Dok di kita ni hatta dia ngaji kedak. Dok di kita ni didik dia kedak. Dok kita yang hajar dia kedak. Kerana tiap-tiap kanak dia adalah seperti kain putih bersih. Nabi kata apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua budak-budak tu anak suci dan bersih atas fitrah Tuhan. Fa abawahu yuhawidani. Mak pak tu lah nak jadi dia ni Yahudi ke, nak jadi dia Kristian ke, nak jadi dia Majusi ke, nak jadi Sia ke, nak jadi apa? Duk di mak pak. Di hari ni anak punah kerana apa? Kerana mak pak tu lah. Kita lah dok manya anak kita. Kita lah dok duit tak ada dah. Ikut dia nak. Kita lah beli mutu kepada dia. Dia yang menerak atas batas. Kita lah beli komputer terosak. Dia dok main internet Facebook. Dan dia buat tu. Mak pak tu. Sebab tu dia ada Yahudi, ni ada Kristian, ni ada Sia, ni ada apa? Mak pak buat. Tapi kalau kita nak jadi dia ulama, kita nak jadi dia ni dah orang membina masyarakat, orang yang baik, orang yang boleh tolong kita, orang yang baik kepada kita, kita juga mak pak tu lah jadi molek. Nah, kalau itulah anak kita ni amanah di sisi kita, kita nak buat dia lagu mana duk di orang tua. Lalu tu dah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah selalu dia pesan kepada ibu bapa ni kena dah hajar anak molek. Nabi bersabda alimu auladakum hubban nabiyyi. Hajarkan anak kamu kasih kepada Nabi wa ala baiti, dan kasih kepada keluarga Nabi, wa tilawatul Quran, dan kasih kepada baca Quran. Fa inna hamalatul Quran tahta dhilli arsyir rahman lauma la dhilla illa dhilluh. Orang ingat Quran ni boleh duduk di bawah bayar arah di padang mahsyar esok, tak ada bayar lain malaikat bayar arah Tuhan. 50,000 tahun kita berdiri di tengah panah. Nah, tak ada orang pernah hidup 50,000 tahun. Kita di hari ni sehari kalau berdiri di tengah panah tak ada nak berdiri dah. Nah, peluh tak tahu peluh banyak mana. Lutut kita bergetar dah kalau sehari. Apatah lagi kalau kita berdiri 50,000 tahun di padang mahsyar, matahari duk tak pala dah, maka kita tak agak nak berdiri. Di situlah kita nak tempat teduh. Maka tak ada tempat teduh malaikat dah bayar arah Allah Subhanahu wa taala. Siapa boleh duduk di bawah bayar arah? Dan Nabi kata orang yang ingat Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghayati Al-Quran, orang yang beramal dengan hukum agama Quran, waktulah orang boleh duduk di bawah arah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena hajar anak kita dan we kasih kepada Nabi mula-mula. Maka we kenal Nabi. Kalau tak ada lagi ngaji sekolah, kalau tak ada lagi ngaji pondok, kalau tak ada lagi ngaji dah di tempat-tempat pengajian, nak kenal Nabi lagu mana, nak kasih Nabi lagu mana. Anak kita ni bak lain kita tak kena hajar. Dia kasih sendiri kepada apa ni darah. Dia kasih sendiri kepada benda lain. Tak kena kita dah hajar ni. Dia panah buat. Tengok anak kita ni. Dah, kalau buat main bola, dia panah sore, panah main bola. Urut darah Messi, urut darah apa. Kalau buat, dah, apa rupa darah, dia buat boleh. So, ngamuk dia tu. Dah, apa ni cukur kau tu, cukur kau ni. Pakai baju cari, pakai baju apa. Tak kena hajar abad tu. Tapi kalau nak kenal Nabi, wajib kena hajar. Kalau tak hajar, dia tak kenal Nabi kita. Tak kenal nama Nabi apa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nak tarik tak boleh. Tak kenal anak Nabi itu siapa? Anak Nabi itu 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Dah kerana kita tak ada harta kita nikah, tak harta pergi sekolah agama.
tak kenal isteri Nabi, tak kenal kisah hidup Nabi, tak kenal sunnah Nabi, maka lagu mana dia nak hidup cara Islam kita? Dan wajib mokok itulah kena hajar dikasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bulan Maulud baru ni, alhamdulillah kita dah menghayati dah membaca berjanji, baca kisah Nabi, ambil di Nabi beranak sampai Nabi mati. Semua tu kerana apa? Kerana anak kita ni kenal Nabi sungguh, kasih kepada Nabi sungguh. Dah sehingga ada baca bahasa Arab, ada baca bahasa Jawi. Dah maka kanak-kanak alhamdulillah kita sejuk mata boleh tengok budak-budak baca janji bahasa Jawi. Dah kenal Nabi, kenal sifat Nabi, kenal sunnah Nabi. Dan juga Nabi kata kena hajar kita anak kita Al-Quran. Kita jangan dah malah dia hantar anak kita ngaji qiraati. Dan dia alhamdulillah di tiap-tiap kampung ni ada qiraati. Dia mau hajar free yo. Dah, tak ada mai duit pun. Kalau kita duit pun dah tak orang panggil tak berharga 20 kok tu tak pandai. Dah sebagai sanggati untuk cikgu dan nak beli sakan item kepada cikgu. Maka dengan ke guru hajar anak kita ni dah apa di Quran boleh kenal huruf, boleh baca Quran, boleh ingat dah tak pada dengan kita ni bayar sikit-sikit tu tak pada. Kerana Nabi kata inna haqqan an tu'khaza an yu'khaza alaihi al-ajr dah kitabullah. Hak paling berhak kita ambil gaji dah kalau kita hajar orang bila ngajar Quran. Nah, padahal benda lain kita mengajar sekolah, mengajar sekolah, ilmu agama, ilmu akademik, ilmu siap, kita gaji mahal belaka. Tapi dah Quran itulah murah sekali. Dah free ataupun sanggup hati. Tak juga kita tak hantar anak kita kepada qiraati. Dan ada orang bimbing, anak dia ni ramah, siapa apa 45 orang, 7 orang, ada sampai 10. Baiklah seorang hantar ngaji hafiz. Takut ngaji hafiz tutup dan nak ngaji esok nak makan gaji po. Dah, bimbing takut tak boleh makan gaji. Kerana bila tak ngaji sekolah, tak cuk piatri, dah tak ada sahadah, tak boleh kerja, tak boleh. Dah, apa ni, semak kerja, semak makan gaji di mana-mana. Kita kena ingat Tuhan ni, dah wayak kepada kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak buat jin dan manusia malaikat supaya mereka mengabdikan diri mereka kepadaku. Jadi Tuhan buat kita untuk ibadah. Ma uridu minhum birrizq. Aku tak ada minta disuruh kamu cari rezeki. Wa ma uridu an yut'imun. Aku tak ada minta ni kamu ni dah suap makan kepada dah makhlukku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tuhanlah yang dia bagi rezeki. Kita tak kena mikir anak kita esok nak kerja makan apa. Kita tak nak mikir aku nak cedek kumpul-kumpul ni untuk anak cucuku. Saya kata tak sudah mikir waktu. Aku tak nak minta ni. Aku minta membuat ibadat kepadaku. Tu yang saya kata. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada benda dok gerak atas muka bumi malaikat Tuhan jamin dah apa ni nak bagi rezeki kepadanya. Lalu tu Nabi kata lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kita bertawakal kepada Tuhan, sungguh diri kepada Tuhan sungguh, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Tuhan akan beri rezeki seperti mana burung tiap-tiap pagi Tuhan beri rezeki. Ada benda burung dia taruh upah dalam sarang dia? Tak ada. Semua burung pagi-pagi tu baik buat kosong. Dah tupai pergi cari rezeki makan kenyek, kelik buat kenyek. Tak ada tarus dah. Sekeping hembuk dah. Loti upai dalam sarang dia. Kenapa? Dia ditawakal sungguh kepada Allah. Tiap-tiap hari, tupai pagi, Tuhan rezeki kelik buat kenyek. Tu Nabi kata kalau kita tawakal gantung akan sungguh. Lagu tu Tuhan bagi kepada kita rezeki supaya ngaburung. Tak kena ada cedek kepada ada anak cucu bimbing nak makan apa tak ada apa nama. Dah siapa kita ni galik tak ada nak buat ibadat kepada Allah. Tak ada nak pergi mengaji, nak nuntut ilmu pengetahuan. Dah tak ada waktu kerana duk sibuk, duk cedek dah rezeki dan harta kepada anak cucu. Sedangkan benda tu Tuhan tak tutup ni daripada kita. Nah, maka kita ni kena tahu tanggungjawab kita ni yang pertama dah iaitu kita kena hajar anak kita. Dah, kena hajar anak kita ni ilmu fardu ain. Dah,
awwaluddin ma'rifatullah. Kena kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tak hantar kepada sekolah agama, dia nak kenal Tuhan lagu mana, nak mengaji sifat-sifat Tuhan mana. Kalau kita ni dah hantar anak di sekolah bahasa, ngaji Inggeris, ngaji baca tu, tapi ngaji Quran, ngaji sifat Tuhan ni dah. Yang kedua, tanggungjawab kepada anak kita ni, kena suruh dia ni belajar buat ibadah. Nabi kata muru auladakum bis salati wa hum abna'u asbahum abna'u sab'in. Kamu ibu bapa kena suruh anak semaya apabila umur dia 7 tahun. Wajib kena dia semaya. Tak wajib, wajib ibu bapa kena wayak anak pergi semaya. Mana-mana orang tua, anak dia umur 7 tahun, tak suruh pergi semaya, kena tanggung dosa. Kita dosa, anak kita tak main tak ada dosa apa. Mek di umur 7, 8, 9, 10. 4 tahun ni wajib kena suruh tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu masuk pergi semaya ni. Dia tak ada semaya ni, apa, lucu tutup pay. Pergi basuh-basuh muka, mayarlah. Dia apa? Faham kita. Ada apa? Kita pun ada tengok dia semaya ke tak. Tapi kita suruh. Bos apa umur 10, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Umur 10 pergi semaya. Tak segi. Ping, tik tengok. Tubik weh. Mek kayu getak weh. Wajib kena godeh. Ibu bapa mana tak godeh. Anak umur 10 tahun tak semaya, kena tanggung dosa 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5 tahun kita kena ada godeng, kena ada jetik, kena ada tubik anak kita. Kalau ia tak semaya. Bos apa umur 15. Barulah kita ni lucut tanggungjawab anak kita yang dimukallaf. Maka kalau orang tua tu ambil ni umur 7 tahun tak suruh. Umur 10 tahun tak godeng. Umur 15 anak kita tak semaya lagi. Anak kita dosa, mak pak pun kena tanggung dosa. Siapa anak kita mati? Itu dia panggil takut dengan kita. Kerana kita orang taksir. Nabi kata dah ni, biar buat dia di mana semaya, kita. Biar buat dia di Yahudi, kita. Biar buat dia di Jahanukir, kita. Bukan budak yang di sendiri kita. Bukan kata budak duduk suku, duduk dalam rumah kita ni. Lalu itulah wajib kita kena titik berat bak tu. Dan semayalah mula-mula sekali. Apa Nabi wayak hadis tu ya. Ada pun bak lain tak ada suruh kita puasa. Dan suruh anak kita ni baca Quran, ada wayak. Kerana Nabi kata awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Mula-mula Tuhan nak tanya kita bak semaya. Fa in saluhat, kalau semaya tu molek, saluha sairul a'mal. Bak lain tak kena kecek. Jadi molek berlaku. Wa in fasadat fasada sairul a'mal. Kalau semaya tu tak ada jalan dah, tak kena dah tengok dah puasa, zakat, haji lagu lain, tak kena dah kecek, teruk berlaku. Sebab tu ukuran situ. Maka anak kita, kalau kita suruh dia semaya, maka kita suruh bukan lain jawab boleh. Tapi kalau dia semaya dia tak sedar, tak sedar suruhlah ngaji, tak sedar suruhlah baca Quran, tak sedar suruhlah buat benda baik, dia tak buat. Kerana situ ukuran Nabi letak, iaitu bab semaya itulah. Yang ketiga, tanggungjawab orang tua tu, wajib bila kita didik anak, kita hajar dia dah, kita didik dia supaya dia belajar buat ibadat, kena jaga pula upai dia. Kita nak isi dalam perut dia ni apa? Jangan sama sekali bubuh dalam perut anak kita, iaitu sekut daripada haram. Nabi kata ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Mana-mana daging manusia tumbuh dengan duit haram, maka tempat dia neraka. Maka kalau kita dah didik anak kita dengan harta yang haram, dengan duit yang haram, lagu mana anak kita nak berkat? Cerak gelap perut. Tunggu hajar dah berapa puluh kali hajar, tak lekat dah. Woyak pun tak dengar. Tak reti pun nama kerana gelap perut. Kita ibu bapa duk suap harta haram di dalam tubuh badan dia.
Nabi kata, abdun ash'asun aghbar. Orang nampak hina, nampak rambut sudung, nampak doa, nampak fakir. Tetapi akik tangan kepada Allah. Kita tengok Allah belah ya ni. Kalau kita doa Tuhan terima. Tapi makaluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Makanan dia daripada duit haram. Pakaian dia daripada duit haram. Minum dia daripada haram. Fa anna yustajabulah. Lagu mana Tuhan nak terima doa dia? Kita berdoa, ya Allah, berilah anakku yang di anak soleh. Ya Allah, berilah hidayah kepada anakku. Ya Allah, minta anakku yang di alim. Semua tu tak terima kerana ada benda haram dalam tubuh badan anak kita. Wajib kita kena jauh. Maka kalau kita ni bubur sekut haram dalam tubuh badan kita, Nabi kata Tuhan tak terima amalan 40 hari. Sekut 40 hari. Pas kalau makan 100 ke, 1000 ke, 100,000, setahun tu dia buat amalan ibadat, ada sahbuk amalan tak terima. Kalau sekut tu 40 hari dah. 40 hari itu mana sebulan lebih. Kita dah buat, dah semaya, dah puasa, dah baca Quran, dah sedekah, dah apa, tak pakai sahbuk. Maka kalau kita makan lebih pada itu, amalan kita ni setahun tak ada terima. Lepas kalau kita tiap tahun dah makan lebih haram, mek kita mudah tua mati tak ada terima sahbuk amalan kita. Sebab tu jangan gaduh. Tuhan kata wa qadimna ila ma amilu min amal. Di akhirat esok kita ni dah puasa syukur bulan-bulan. Kerana kita rajin semaya, kerana kita rajin puasa, kerana kita rajin baca Quran, kerana kita rajin sedekah, bawa khairat, makan benda-benda tu gapo ni, makan pulau dan buat berkah. Saya kata faj'alnahu haba'an mansura. Aku menjadikan amalan banyak tu habis. Apa? Tadi amalan Tuhan tak terima. Tuhan tak terima. Satu kita Abu Mansur Al-Maturidi, ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita dah ngaji sifat 20. Dah ngaji sifat 20 tu ada Imam Asy'ari, ada Imam Maturidi. Tu bagi dua imam ahli sunnah wal jamaah. Imam sah. Apabila dia mati, demo jumpa dia dalam mimpi. Demo tanya, lah no pergi temu dengan Tuhan. Tuhan buat kamu lagu mana? Maka Tuhan dipanggil dia. Tuhan tanya dia ni mau masuk syurga dengan apa? Maka dia kata, ya Allah, aku duk semaya kepadamu 60 tahun. Tak ada berhenti-henti. Tuhan jawab kata, maka binna minka. Tak ada terima sahbuk semayamu. Ya Allah, aku duk ngajar orang 40 tahun. Sebab ilmu agama, royak benda baik kepada orang. Saya jawab, maka binna minka. Tak ada terima sahbuk. Ya Allah, aku puasa sunat sahbuk 40 tahun. Tak ada berhenti-henti. Saya jawab juga, maka binna minka. Semua amalan yang rasa kata nak masuk syurga dengan tu, saya kata aku tak nak terima. Senyapnya pun. Habis dah lah. Semaya pun tak boleh masuk syurga dengan semaya. Puasa pun tak boleh. Ngajar orang pun tak boleh. Pada masa apa? Dia dah dia. Maka Tuhan kata, mu masuk syurga dengan satu amalan. Mu buat. Apa dia? Iaitu mu duduk jalan di tengah jalan. Mu tengok satu perkara yang menyakiti orang. Ada paku ke? Ada apa ni? Benda mampu ke? Ada kayu ke? Ada besi ke? Orang nak lalu payah. Maka mungkin halih benda tu. Tak dia tengok ni. Tak dia kabar dia kata dia halih. Maka dengan amalan itulah mu boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu noya kata apa? Kadang-kadang kita duk puasa amalan yang kita duk buat tu, itulah mimpak kita masuk syurga. Tapi tak. Kerana amalan semaya kita buat dapat orang. Kadang-kadang amalan semaya kita tu tak ada ikhlas kerana Allah. Kita dah sedekah buat khairat, dah buat sejid tu, buat sekolah tu, buat tadika tu. Tapi kita nak tunjuk kepada orang. Orang tahu belakang kata kita nak beri dengan Allah. Kita duk apa-apa ni mengajar. Orang sini mengajar situ. Kita nak tunjuk kepada orang kata kita alim, kita ilmu banyak. Maka semua amalan itu jadi syirik ada. Ada benda bukan ikhlas kerana Allah. Lalu Tuhan tak terima. Kalau Tuhan terima mana?
Iaitu kita bangun semaya tengah malam tak dia tahu. Hak kita halih barang tengah jalan. Dah orang nak lalu payah tak dia tengok. Hak kita berubah peti. Dah tak dia khabar. Hak itulah amalan hak Tuhan nak terima. Sebab tu Tuhan suruh kita buat amalan banyak. Kenapa? Kerana tak tahu nak masuk syurga dengan amalan mana. Sebab tu buat we ada ni, we ada tu. Maka ada satu amalan insya-Allah. Kalau satu yang dah terima, kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu Tuhan kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak buat jin dan manusia melainkan supaya buat ibadat. Nah, maka buatlah ibadat banyak atas dunia ni. Supaya kita ni tak tahu hok mana yang Allah Subhanahu wa taala nak terimakan amalan kita dan nak kubulkan amalan kita. Maka wajib kita kena jaga harta kita daripada harta haram. Jangan kita didik anak kita, isteri kita, keluarga kita daripada harta yang haram. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang beriman, kamu jaga diri kamu daripada api neraka dan ahli keluarga kamu. Bukan kita nak lepas seorang dan nak lepas belaka bini kita, anak kita, cucu kita. Maka wajib kita kena bertanggungjawab. Wajib kita kena ada mas'uliyah dalam didikan kita. Jangan kita sama sekali buat mudah-mudah dalam kita didik anak kita. Maka anak-anak besar ni lah yang amanah di sisi kita ni, kita kena jaga yang dimolek. Kena didik yang dimolek. Hatta dia ngaji, hajar dia, didik dia sehingga dia ni besar esok. Dia ni jadi orang yang hidup ni muda sampai tua dalam ibadat. Di antara Nabi kata orang boleh duduk di bawah bayat arah Allah Subhanahu wa taala, syabun nasya'a fi ibadatillah. Orang muda, mek dia muda sampai tua, dia dah hidup dalam ibadat. Mek dia mukallaf sampai dia tua, dia dah hidup dalam ibadat. Masa budak-budak dok ngaji, masa dia muda pun dok ngaji, dan dia ni berkahwin, dia kerja, dia buat amalan soleh kepada Allah SWT sampai dia mati. Orang lagu tu boleh duduk di bawah bayat arah Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Perjalanan kita ni jauh. Perjalanan kita ni jauh nak bertemu dengan Tuhan. Maka wajib kita kena lalu 4 kali. Nak boleh temu dengan Tuhan ni dalam dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, kita ni kena lalu 4 kali. Yang pertama, wajib kita kena beriman. Orang tak ada iman tak sedar khoyahlah nak jumpa dengan Tuhan. Walaupun atas dunia ni yang berjuru. Kita kata ada orang sial, ada kaum topek. Tapi ada atas dunia ni dia tak minum, dia tak main tino, dia tak judi, dia tak buat solat, dia tak tipu orang. Juru hidup. Dia tak beriman dengan Tuhan saja juga. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Dan Tuhan tak maaf sama sekali orang syirik dengan dia. Maka kalau orang tu orang tak beriman dengan Tuhan, wajib dia tu orang jahat. Wajib orang tu orang karuk. Dan Tuhan suruh kita ni benci kepada dia. Buat apa? Dia mengatakan lo kasar lalu tu. Dia ni baik, dia tolong orang, dia tolong orang. Dia win-win kepada orang. Dan dia ni kecil lemah-lemah. Dan dia ni sokong orang. Ulama banding suka dengan anak kita. Anak kita ni, kita ada anak ramai. Tapi seorang daripada anak kita dia tak ngaku kata kita ayah dia. Kemudian anak kita ni orang baik, orang kaya. Duk beri duit kepada orang kampung tak ada wuti-wuti. Dalam kedai kopi tu dia bayar habis air teh. Kedai nasi dia makan nasi dia bayar habis hidang. Dan dia sakit dia rumah yang pergi ziarah. Maka orang berkata puji belakang anak kita. Mari banyak kita ni, anak demo tu baik sungguh. Kita tak celaka budak tu. Apa? Tak ngaku kata aku ayah. Buatlah baik setara mana pun. Dia tak molek, dia tak situlah dia. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Dan aku buatkan manusia ni, aku beri dia hidup, aku beri rezeki kepada dia, aku beri dia kesihatan. Tiba-tiba tak ngaku kata aku Tuhan. Maka Tuhan ni
nak kasih kepada dia. Tak, maka yang ni orang jahat. Sebab tu orang kafir semua adalah jahat tu yang suruh apa ni benci kepada mereka. Tu nak kata mana lagu tu kita nak molek lah sama kita ni, tapi situ hari tak tak ngaku kata Allah yang menjadikan dia, maka dia ni orang diraku kepada Allah. Sebab tu Tuhan tak maaf sama sekali. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Lain pada musyrik aku maaf saya tu. Buat apa sangat atas dunia ni? Besok bunuh orang, tak ada apa aku maaf. Besok berzina, berapa ratus orang tina berzina, tak ada apa aku maaf. Mu minum arak berapa orang lain, berapa payah memberi, dah ketum, aku maaf. Semua dosa lain Tuhan maaf laku. Inna Allah yafrahu bi taubati abdi. Dan bukan Tuhan maaf saja, Tuhan suka pula, gembira kalau hamba dia buat dosa tu kembali taubat kepadanya. Suka. Tahu kata ada Tuhan yang Rahim, yang lemah lembut dengan hamba dia, yang siaplah kepada hamba dia, yang ampun dosa hamba dia. Maka bila kita bertaubat kepada Allah, kita kembali kepadanya, Tuhan muncul dan Tuhan yang ampun dosa habis. At-taibu minaz zambi kamal la zambala. Orang berdosa daripada orang bertaubat daripada dosa seperti tak ada dosa. Bahkan bukan cara tu, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itu Tuhan ubah dosa-dosa yang dipahala. Kita di akhirat esok tu dok baca dalam kitab kita, aku semaya masa tak ada lama mana ni. Dia masuk 10 tahun ni aku baru dah semaya. Sekat aku nak mati ni. Dan aku buat bagi ke tak banyak mana ni. Aku sedekah ni kalau kira-kira sampai kita 10,000. Tapi ada pahala-pahala kita boleh. Kita tak ada buat. Mari mana? Tuhan tukar daripada dosa-dosa yang buat tu dibalik jadi pahala. Tu nikmat Tuhan beri kepada orang yang bertaubat kepadanya. So, yang kedua, jalan kita nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu al-ilm. Wajib kena mengaji. Kena ada ilmu dulu. Kerana Tuhan kata apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kena tahuilah olehmu bahawasa tiada Tuhan malaikat Allah. Mana kau kena mengaji dulu. Nak tahu kata Tuhan ni ada, nak tahu lagu mana. Kalau tak mengaji bab akidah, kalau tak mengaji sifat 20. Kalau kita ni tak belajar, maka nak kenal kata tak ada Tuhan malaikat Allah. Wajib kita kena belajar, kena mengaji dan kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dua. Yang ketiga, kita beramal. Tu dah, kita buat amalan. Baru saya kata wastaghfir li zambik. Barulah kita istighfar daripada dosa-dosa kita. Lepas fa'lam baru wastaghfir. Istighfar ni satu amalan. Satu amalan ibadat kita yang astaghfirullah. Mana apa astaghfirullah? Ya Allah, ampunlah dosa-dosaku. Maka ibadat tu dah mari yang tiga. Tiap-tiap amalan kalau tak ada ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap ibadat kalau kita tak mengaji, kita tak tahu, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau bab ilmu fardu ain, kita wajib kena mengaji. Kena tahu bab semaya, puasa, dan buat haji dan zakat. Kena tahu bab kewajipan kita. Wajib lelaki terhadap isteri gapo? Kena nafkah. Kena hajar, kena jaga. Terhadap anak ke apa? Kena hajar, kena nafkah, kena sara. Tu panggil hak keluarga terhadap suami. Wajib pula atas isteri kepada suami ke apa? Isteri kena taat. Tak boleh diraka, tak boleh dijawab mulut, kena khidmat, kena minta izin. Kena oyak apa semua belakang kita nak buat. Benda kena oyak kepada lelaki. Tak boleh kita nak tipu dia, tak boleh kita nak buat benda belakang dia. Tu panggil haqquz zauj. Tak ada. Kena khidmat dia. Dan Nabi kata pula, kalau aku nak suruh manusia sujud kepada manusia, aku suruh isteri sujud kepada tok laki. Nak yang kata besarnya hak tok laki. Sebab tu kalau orang Tino ni neraka kepada abang dia, semaya Tuhan tak terima. Puasa pun Tuhan tak terima. Apa? Neraka selama mana tok laki dia nak murih,
Selama itulah amalan kita orang Cina Tuhan tak terima. Apa sah? Dah. Sebab tu buatlah lagu mana dia suka. Dah, you reda kepada kita. Kalau ni tak. Dah. Bini tu ikut bung lah. Mudah sewa dah. Tak sewa ikut game pun nak game. Nah, padahal lagi makan mulut ya. Nah, dah. Papi yang bakar mulut, jangan bakar tak khabar ingat. Boleh cuba budak bertukar kita dengan bini kita tak kenal. Kadang duduk rumah tak besok jangan siapa tahu tu. Tu nak kata pelat. Dah. Wajib tak boleh kita ni kena dah apa menghiasi kepada suami kita. Jangan kita buat dah untuk orang ajnabi, orang luar. Sebab tu tutup pay Islam daripada orang Cina tak banyak ni. Nah, orang Cina dah kalau semaya puasa taat lelaki masuk syurga terus. Tak nanti dia kata kena baca Quran. Ni kita ni kadang tak reti. Lelaki klik kena buat item. Nah, lepas sah tu dia nak makan item, dah suruh kena kepuk. Tak lapar dia nak baca Quran ni. Dia nak baca Quran, dia lekat tu. Dia gamak baca Quran ni besar bandai buat item kau letak lelaki. Kita buat item dengan kepuk, buat kuih tu lebih besar daripada nak baca Quran ngatik 1000 kali. Kerana baca Quran ngatik tu amalan sunnah. Dah, tu lelaki suruh buat satu benda tu wajib kita kena buat. Maka bila kita buat amalan wajib, walaupun nampak buat item besar bandai baca Quran sejuh lagi. Tu kena bahas situ. Nah, tu panggil orang Cina. Tapi dia kamu kata, dah, dia baca Quran ni untuk buat ibadat. Maka tak lagi suruh kau itu saya buat. Tu orang panggil, dah kita kena tahu. Tahu mana hak kita dengan isteri. Tak nanti kita buat amalan banyak. Dah, asal kita ni kita taat kepada suami kita. Dan tu hak orang Cina. Dan terhadap orang apa ni, orang atas. Dan juga kita kena tahu hak kita terhadap ibu bapa kita. Kadang-kadang kita nak beza tak boleh. Dia nak taat tak laki ke nak taat orang tua. Selama mana kita dah sore kita wajib kena taat ibu bapa. Bila kita jadi bini lemon dah, maka tak laki dah lebih besar daripada ibu bapa kita lagi. Kena bahas situ. Tak boleh kita ni wak supaya kita duduk sore hari tu hidup ayah suruh, mak suruh. Itulah duk berlaku panah dalam rumah tangga dalam keluarga. Kerana kita tak tahu mana hak lebih utama, mana hak yang dia. Kemudian juga kita kena ada hak terhadap masyarakat. Nabi kita ni suruh kita ni berdoli kepada masyarakat. Laisa minna man lam yahtamma bi umuril muslimin. Bukan daripada kami orang tak berdoli kepada masyarakat. Maka ada orang mati, ada orang sakit demam, wajib kita kena pergi ziarah, kena pergi menawak, kena pergi semaya. Ada orang fakir miskin, orang tiba musibah, kita pakai pergi tolong. Orang makan teh, orang apa ni, wak buluk, wak apa, kita kena pergi berkongsi dengan demo. Anak yatim, kita kena berdoli. Fakir miskin, kita kena pakai tolong. Orang Cina, orang tak ada tu lelaki, kita kena kota hajat dia. Semua tu kita Nabi kita nak baca dalam sejarah. Bila kita nak baca berzanji, tu yang panggil kalau turut Nabi nak bantu kepada keluarga dia. Pada yang semaya puasa dengan ada anak bini dia, tak ada dakwah kepada orang lain tak. Tapi tak Nabi tak ada berhenti sampai mati untuk nak wisapa agama kepada sekalian manusia, sehingga kita di hari ini boleh hadir orang Islam. Maka jangan kita sama sekali fikir nak hidup senang keluarga kita, buat kita ikut demo ni ada gena, ikut demo lah. Tu bukan Nabi tak ngaku umat. Tu panggil hak. Dan hak jiran tepi rumah. Kita ni pelik banyak ke kapal ni, kalau orang tepi rumah tu lah hak kita kelahi baloh. Sedangkan Nabi ni wasiat semua. Dan malaikat Jibril bila mari, mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarisu. Mari sekali Nabi tu Jibril kata kepada Nabi, lagu mana orang tepi rumah tu, jaga molek, duk ingat kedak, duk tanya khabar kedak, duk Allah bagi kedak. Tiap-tiap kali Jibril, malaikat Jibril mari jumpa Nabi, duk tanya hak tepi rumah. Sehingga Nabi takut. Satu hari malaikat Jibril mari kata, bila mati orang tepi rumah boleh pakai sakong. Nak kata besarnya hak tepi rumah. Daripada orang jauh dari rumah kita. Tapi kita sebalik, orang tepi rumah kita ni kita tak tegur, kita tak lihat anak kita ni hidup saing, dan
sebagainya. Dan kita ni tak jaga hak dia. Tak boleh. Wajib kita kena hidup wiyadi seperti sekeluarga. Ada hakul jiran. Yang keempat, hakul aqarib. Hak keluarga kita, ada wajib kita. Dan wajib kita ni kena hubung silaturahim. Dan ni bagi silaturahim dah ni. Boleh mari ramai-ramai boleh hubung. Begitu juga orang-orang kita kena cari tanya khabar. Kerana apa? Amalan kita terputus, tak sampai kepada Allah selama mana kita ni putus hubungan silaturahim. Ada. Kalau tak baik ada wadah, amalan kita Tuhan tak terima. Putus. Kalau kita hubung dah dengan ada wadah, kita ni Tuhan ni dah hubung dengan amalan kita. Maka loli kemudahan banyak. Ada terosak, ada internet, ada apa. Dia boleh tengok muka, dia boleh tanya khabar. Dah, boleh mudah lah ni. Dia orang mati tak ada 2 minit. Siapa dah kita kata wah kita mati. Orang masuk hospital belah. Dah, siapa dah kita. Orang pelakon mutu ke apa. Mudah dia ni. Kami dah di kita nak dihubung, kita si hubung. Nak tanya khabar, kita tanya khabar. Maka wajib kita kena jaga hak dah, iaitu silaturahim. Dah. Itulah di antara benda kita kena jaga dan tanggungjawab kita dan di akhirat. Yang terakhir sekali, kita nak sapa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiap-tiap amalan kita biar ikhlas. Dan iman, kena ada iman, kena ada ilmu, kena ada amalan, selagi ikhlas tadi. Kadang tengok ni, amalan banyak tapi tak tahu hok mana Tuhan nak terima. Maka amalan kita tiap-tiap amalan buat kata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kata, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dan semayaku, ibadatku, hidupku, matiku kerana Allah Subhanahu Wa Taala, lillahi rabbil alamin. Dan waktulah matlamat kita dan tujuan kita. Dan kita ni kadang-kadang mari nafsu, mari syaitan, mari apa halangnya untuk nak lihat di amalan kita ni selera. Tapi kita ni kena kembali semua. Dan kata aku buat apa kerana Allah. Dan buat apa kerana Allah. Semaya, puasa. Dan sebab kita ada ke ni. Dan buat majlis macam ni. Kita buat semua ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tunaikan tutupan Tuhan. Nak wilpah fardu ain. Dan nak wilpah. Dan nak jalankan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Itulah dan pesanan saya kepada dan ibu bapa yang hadir pada hari ini. Dan biarlah kita wasa kasar sikit wasa dan setuh dengan hati kita. Dan ataupun wasa tak sedap dengar tapi wasa dia dah kadang-kadang cara bubat dan bobo tu dia kena beri buat mahal. Kadang-kadang sampai kena belah dan kadang-kadang kena potong. Maka lagu itulah cara kita nak baik diri kita. Dan kita ni sangguplah terima dan sikit sebanyak semua tu udah demi untuk kita nak dapat kebaikan dan nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya rasa cukup kan. Sejak boleh dah sejak ni. Taklah. Apa lagi? Ada soalan lagi nak buka soalan lagi kan? Ada soal-soal kan? Nak demo, nak diskusi, nak tanya, boleh kita hewan sikit banyak. Dah. 10 minit, 15 minit. Kalau rasa nak buka soalan. Kalau tak ada kita sudah dah. Serah tu ada lada untuk email. Ada kau tu. Dekat. Ada ibu bapa nak tanya kan. Melo tu ada melo. Salah. Salah. Salah dah. Melo dah.
Ada hata ni nah, buka we tanya nah. Ibu bapa kita nak tanya apa tanya lo nah. Buka masa we tanya. Ada siap lenti tapi tak mau tanya. Siap ni. Ipo, patut dicari. Halo, biar ada soalan nak tanya, ada bagi hadiah nak win eh? Biar tanya ada bagi hadiah nak win. Biar ada soalan, bagi hadiah dulu nanti. Hakik tangan dulu dah. Angkat tangan dulu dah. Mana? Buci mana? Kadang suka, kadang kini. Mana? Biar angkat tangan, terus lagi cari. Kalau duduk situ, terus lagi cari.